InsyaAllah kita mulakan kelas kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yasir. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita dapat bersama-sama di dalam kelas tasnim, iaitu sesi tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, yang pertama sekali saya nak bagi tahu beza Al-Quran dengan makhluk sama bezanya Allah dengan makhluk. Bermaksud Al-Quran ini adalah kalamullah, iaitu kata-kata Allah, datangnya daripada Allah. Sebab itulah satu-satunya kitab ataupun buku ataupun bahan bacaan yang memerlukan kita ada wuduk. Yang memerlukan kita ada wuduk. Satu-satu bahan bacaan itu ataupun kitab itu adalah namanya Al-Quran. Kalau kita pegang buku kitab kafar ke fardu ain ke, tak ada masalah, sebab itu adalah karangan manusia. Tapi apabila kita memegang Al-Quran, kita mestilah ada wuduk. Kita mesti adalah berada dalam keadaan berwuduk untuk memegang Al-Quran. Dan untuk kita menyimpan Al-Quran pun mestilah di tempat yang mulia. Kita muliakan Al-Quran dengan meletak Al-Quran di tempat yang tinggi ataupun di tempat yang bagus dan selamat untuk kita muliakan sebagai kitab Al-Quran itu, kerana Al-Quran adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Yang paling besar mukjizat itu adalah Al-Quran yang sampai sekarang, kalau kita tidak duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawa hari ini kita dapat melihat, mendengar mukjizat Nabi itu, iaitu Al-Quran. InsyaAllah malam ini kita akan sama-sama mendengar sesi tadabbur, iaitu daripada surah yang ke-55, iaitu surah Ar-Rahman. Iaitu surah Ar-Rahman, dia ada 78 ayat. Bermula daripada muka surat 531 hingga 534, ianya merupakan ayat Makkiyah, iaitu ayat-ayat yang diturunkan Allah
di mana? Di Mekah. Ar-Rahman yang bermaksud penyayang. Surah ini bermaksud penyayang. Saya akan membacakan ayat tadabbur kita pada malam ini bermula daripada ayat 66 sehingga ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima 'ainani naddakhatan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna khairatun hisan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Malam ini kita akan tadabbur daripada ayat 66 hingga ayat 71. 71 kita akan lihat apa kisah dan maksud di setiap ayat-ayat yang kita baca nanti. Ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fihima 'ainani naddakhatan. Yang bermaksud di dalam kedua-duanya syurga itu ada dua buah mata air yang memancar. Mata air yang memancar. Kita nak tengok. Nadkhatan. Nadkhatan bermaksud memancar. Memancar, iaitu air mata air yang ada di dalam syurga, ianya bersifat tidak akan pernah kurang, malah ianya akan kekal selamanya. Selamanya bermaksud, kalau kita lihat di dunia ada masa air. Kalau dekat laut ada pasang surutnya. Kalau dekat sungai ada masanya sungai itu kita akan lihat kering kalau disekat. Ataupun ada satu-satu masa air sungai itu terlalu melimpah. Kalau kita lihat pada musim hujan, kita tidak digalakkan untuk berada di sungai sebab kita risau ada kepala air. Jadi, kepala air ini akan membahayakan kita. Berbeza di dalam syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala dah sediakan kepada kita, air sungai yang mengalir itu ianya bersifat selamat dan ianya kekal selama-lamanya dan tidak akan kurang, malah tidak akan bertambah. Itu ayat yang ke-66. Ayat yang ke-66 di mana di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam berbuah-buahan. Terdapat bermacam-macam buah-buahan. Buah-buahan di mana kita akan lihat buah-buahan yang dinyatakan itu adalah kurma dan delima. Kurma dan delima. Sebab apa kurma dan delima? Sebab apa dinyatakan di dalam Al-Quran ini secara spesifik, secara khusus, iaitu kurma dan delima. Kerana kurma dan delima adalah buah-buahan yang terbaik. Yang terbaik, sungguh pun ada buah-buahan lain di dalam syurga, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu di dalam Al-Quran ada
kurma dan delima. Dalam syurga nanti ada kurma dan delima. Ada pendapat memberitahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, ketahuilah di dalam syurga semuanya bersifat nikmat. Di dalam syurga semuanya bersifat nikmat, bermakna bila kita masuk dalam syurga, maka segala susah payah kita di dunia telah pun tamat. Telah pun tamat. Saat bila? Saat pertama lagi, waktu kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, kalau kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Allah puji kita, Allah sayang kita, ketahuilah pada masa itu lagi kita dah berasa nikmat. Belum lagi masuk syurga. Belum lagi masuk syurga, dan segala susah payah kita di dunia, yang kita pernah sakit, yang kita pernah menghadapi hutang, dulu dekat dunia susah nak beli sesuatu tak cukup, kita tak boleh beli. Maksudnya segala kesusahan dunia tu telah pun tamat saat pertama kita menghembuskan nafas yang terakhir. Dan apabila kita masuk syurga, ianya bersifat nikmat, tiada lagi kekurangan. Maksudnya dulu di dunia kita ada sakit, di dalam syurga tak ada sakit. Bermaksud di dalam syurga tak ada hospital. Semuanya sihat dan semuanya muda dan semuanya umurnya sebaya dan semuanya cantik-cantik dan segak-segak belaka. Semuanya dalam keadaan yang terpuji di dalam syurga. Dalam syurga tiada kehinaan. Jadi hari ini kita akan tadabbur Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita nak lihat satu bahagian daripada nikmat syurga saja. Maksudnya kita akan lihat satu bahagian dalam nikmat syurga, iaitu apa? Iaitu buah-buahan di dalam syurga. Buah-buahan dalam syurga macam kita lah di dunia. Di dunia kalau kita makan sesuatu, buah ataupun apa-apa sajalah, kita makan durian, kalau durian tu tak ada biji, sedap tak kita makan? Mesti sedap. Sebab apa? Tak ada biji. Kita tak perlu nak keluarkan biji, tak perlu nak asingkan biji. Begitulah di dalam syurga, Allah tahu keperluan kita, Allah tahu apa keinginan kita, maka dalam syurga nanti tak ada buah yang bijinya tak ada. Maksudnya setiap buah di dalam syurga tiada biji. Maksudnya kita boleh makan dan menikmatinya secara maksimum. Yang itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maksudnya adalah, maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Setiap kali Allah bagi tahu nikmat, Allah tanya kepada kita, nikmat yang mana lagi yang kita nak dustakan? Nikmat apa? Nikmat apa yang kita dustakan? Nikmat apa yang kita tidak bersyukur terhadap Allah? Kita bangun celik mata, setiap bangun celik saja mata, dekat situ dah ada berpuluh-puluh nikmat. Nikmat apa? Yang pertamanya kita bangun. Lepas kita bangun, kita dapat buka mata. Nikmat buka mata. Sebab tadi dalam keadaan gelap, kita dapat buka mata. Lepas tu nikmat apa? Nikmat dapat bernafas 3. Dalam keadaan kita buka mata saja tu, ada beberapa nikmat di dalam nikmat yang Allah sediakan kepada kita. Sebab itulah Allah tanya kepada kita, maka nikmat manakah lagi yang kita nak dustakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kita nak tengok lagi ayat yang seterusnya, fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Ayat 68. Di dalam kedua-dua syurga itu ada buah-buahan, kurma dan delima. Ini yang disebutkan tadi, bahawa di dalam syurga nanti Allah akan sediakan buah-buahan.
Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala highlightkan bahagian kurma dan juga delima? Kerana kurma dan delima adalah buah-buahan yang terbaik. Dan terbaik malah di dalam syurga ada bermacam buah-buahan yang dapat kita nikmati. Buah-buahan tu di atas pokok. Bagaimana kita nak menikmati? Yang pertamanya, ada riwayat yang memberitahu bahawa di dalam syurga, kalau kita nak buah-buahan tu, kita tunjuk saja, dahannya akan turun kepada kita dan kita boleh petik macam tu saja dan boleh makan. Boleh makan. Sebab apa? Dekat dalam ni ada bagi tahu kurma dan delima bukanlah termasuk ke dalam bab atas khas pada umumnya. Menurut yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan yang lain-lain bahawa sesungguhnya kurma dan delima disebutkan secara tersendiri dan mengingatkan kemuliaan yang dimiliki oleh kedua-dua buah itu. Kedua-dua buah itu. Maksudnya Allah bagi tahu di dalam Al-Quran kurma dan delima kerana buah-buahan itu adalah buah-buahan yang terbaik. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, pernah beberapa orang Yahudi datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis, orang Yahudi datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang orang Yahudi itu tanya? Hai Muhammad, apakah di dalam syurga ada buah-buahan? Orang Yahudi tanya. Wahai Muhammad, adakah di dalam syurga ada buah-buahan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, di dalam syurga ada buah-buahan dan buah kurma serta buah delima. Mereka bertanya lagi. Orang Yahudi ini tanya lagi, ya Muhammad, adakah orang-orang yang makan di dalam syurga itu sama seperti orang yang makan di atas dunia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Bahkan mereka tidak membuang air kecil ataupun air besar. Nabi bagi tahu, ya, makan di dunia sama seperti makan di dalam syurga. Bermaksud kalau kita makan, kita buka mulut, kita masuk, kita kunyah, kita rasa makanan itu dan kita telan. Perasaan itu adalah perasaan yang sama seperti di dalam syurga. Kita jangan membayangkan, oh kita makan lepas tu rasa nikmat, oh tak perlu telan dan sebagainya. Sama, makan di dalam syurga adalah sama seperti kita makan di dunia. Macam mana kita makan, kita masukkan sesuatu dalam mulut, kita kunyah, perasaan itu dan juga rasanya, manis, masam dan sebagainya, merupakan perasaan yang sama juga nanti di dalam syurga. Cuma Nabi bagi tahu di dalam syurga kita menikmati makanan itu tanpa perlu kita risau. Tanpa kita perlu risau bermaksud di dalam syurga tiada buang air besar. Tiada buang air besar ataupun buang air kecil. Contoh kalau kita bawa kereta lalu perjalanan yang jauh dekat highway, lebuh raya, kita minum air. Kita minum air tapi kita ada risau. Kita risau satu perkara sebab apa? Kita akan buang air kecil. Kita akan ada rasa ingin buang air kecil. Jadi perasaan risau itulah yang menyebabkan kita perlu fikir nanti nak berhenti dekat hentian mana, nak pergi tandas, nanti susah perjalanan kita. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat iaitu di dalam syurga kita tiada buang air besar dan juga buang air kecil. Sebab itulah Allah tahu kita risau tentang perkara itu. Jadi Allah hilangkan perkara tersebut iaitu membuang air kecil dan juga membuang air besar. Samalah kalau kita makan. Tuan-tuan ada makanan atau minuman yang tuan-tuan suka. Contoh makanan. Suka sangat makan kambing bakar. Suka sangat makan kambing bakar ni. Tapi kalau kita makan banyak-banyak,
Kita suka, tapi kita tak boleh nak makan banyak. Sebab apa? Sebab kita risau nanti sakit perut, nanti perut meragam, nanti nak pergi buang air besar, nanti bila makan sangat kambing banyak-banyak nanti kolesterol naik dan sebagainya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, syurga nanti kamu tidak perlu risau mengenai gangguan-gangguan yang ada pada perut kamu. Maksudnya, kita nak makan tu, kita tak perlu risau. Kita tak perlu risau, tak boleh makan banyak-banyak sangat ni. Kan? Contohlah kita ada hidangan buffet. Ada hidangan buffet, macam-macam makanan ada. Tapi, kalau kita duduk, boleh tak kita nak nikmati semua makanan tu? Tak boleh. Di atas dunia ni tak boleh. Sebab kita dah makan dah sikit. Lepas tu perut kita dah kenyang. Kita ada maksimumnya. Kita tak boleh makan. Maksud ada bahagian-bahagian di dalam buffet itu yang kita tak akan makan. Sebab perut kita dah kenyang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada kita, di dalam syurga nanti, kita nak makan apa-apa pun, silakan makan. Kita tak perlu risau perut kita penuh. Kita tak perlu risau nanti sakit perut. Kita tak perlu risau tentang nak buang air besar dan buang air kecil, kerana Allah Subhanahu Wa Taala hanya memberikan semua perkara tersebut di dalam syurga saja. Maksudnya syurga adalah tempat untuk kita menerima nikmat. Di dalam syurga tiada lagi kesusahan ataupun perkara-perkara yang dulu dah di dunia kita rasa terganggu, dan di dalam syurga kita tak akan berasa terganggu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sambung di dalam ayat yang seterusnya, ayat 69, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat-nikmat apakah lagi yang kamu nak dustakan? Allah tanya kepada kita, nikmat apa lagi? Nikmat apa lagi yang kita nak dustakan terhadap Allah? Allah suruh kita tahan. Manusia ni paling panjang berumurnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 63 ke 70 tahun. Allah nak suruh kita sabar 60 tahun. Ada orang mati awal 30 tahun dah meninggal, 40 tahun pun ada yang dah meninggal. Allah nak suruh kita sabar sedikit sahaja. Sabar sedikit supaya apa? Supaya Allah nak berikan kita ganjaran. Tak berbaloi kita mengkhianati Allah. Tak berbaloi kita tidak taat kepada Allah untuk tempoh 10-30 tahun sahaja. Tapi sengsaranya memakan ratusan tahun. Sebab apa? Satu hari di akhirat, satu hari akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. 1000 tahun dunia. Maksudnya nak habis satu hari tu mengambil masa 1000 tahun. Tak berbaloi. Tak berbaloi kita nak menderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nikmat yang sementara di dunia ini. Allah suruh kita tahan sekejap saja. Sekejap saja. Ada makanan yang kita tak boleh makan, ada makanan yang boleh dimakan. Allah suruh kita tahan sekejap saja. Sebab apa? Allah dah sediakan nikmat-nikmat ini. Sebab itu kita kena selalu dengar nikmat-nikmat syurga. Supaya apa? Supaya dapat memotivasikan diri kita untuk fikir bahawa, oh, aku nanti Allah dah sediakan segala nikmat yang ada. Allah suruh kita sabar sahaja. Kemudian kita sambung pada ayat yang seterusnya, iaitu ayat 70. 70, fihinna khairatun hisan. Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik dan jelita. Selain daripada makan dan minum, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat yang lain, iaitu nikmat bidadari. Nikmat bidadari ni selalu diberikan kepada ahli-ahli syurga yang lelaki. Yang lelaki Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bidadari. Sebab apa? Allah tahu keinginan manusia itu. Allah tahu keinginan wanita itu
Wanita keinginannya adalah perhiasan emas. Allah sediakan perkara-perkara itu di dalam syurga nanti untuk wanita. Dan Allah juga tahu bahawa lelaki keinginannya adalah, kecenderungan dia adalah kepada wanita. Kita tanyalah, mana-mana saja lelaki sekalipun, kalau dia umur 60 tahun ke dan sebagainya, dia kaya, dia ada kemampuan, tanya dia kalau nak isteri satu lagi, dia nak tak? Dia nak tak? Dia pasti akan jawab nak. Sebab apa? Sebab ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan di dalam syurga, iaitu bidadari-bidadari. Kita nak tengok apakah kisah di dalam bidadari ini. Bidadari ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu di dalam syurga nanti ada bidadari. Ada bidadari. Telah diriwayatkan bahawa bidadari ini berkata, kami adalah wanita-wanita yang baik, lagi cantik. Kami diciptakan untuk suami-suami yang mulia. Kerana itulah maka ada sebahagian ulama yang membacanya dengan bacaan memakai tasydid pada lafaznya, iaitu khayyiratun, iaitu bidadari-bidadari di dalam syurga yang baik-baik lagi cantik. Bidadari-bidadari syurga. Ada sebuah kisah di mana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang bidadari ini, Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berasa cemburu. Sebab apa? Lelaki nanti bila di dalam syurga dia ada bidadari yang cantik, yang Allah bagi tahu dia cantik, dia hanya taat kepada suami saja, tak akan memandang lelaki-lelaki lain. Bidadari yang Allah sediakan. Jadi Aisyah rasa cemburu. Jadi Aisyah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, antara bidadari syurga dengan wanita-wanita Muslim yang masuk syurga, siapa lagi cantik? Siapa lagi cantik? Jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, tentulah wanita-wanita Muslim dunia yang lebih cantik, dan mereka akan menjadi ketua kepada bidadari-bidadari di dalam syurga. Bermaksud, mana-mana wanita, perempuan yang ada di atas muka bumi ini, sabarlah atas pinjaman Allah yang sementara ini. Ada orang Allah kurniakan wajahnya, hidungnya kemek. Ada orang Allah kurniakan dia kulit yang tak berapa bagus, jerawat dan sebagainya. Semua itu hanyalah Allah pinjamkan saja di dunia. Allah hanya bagi kita dekat dunia sebagai ujian kepada kita, sama ada kita sabar ke ataupun tidak sabar. Tidak perlu kita bersusah payah untuk memakai kosmetik, untuk buat pembedahan, untuk macam-macam lagi lah bersusah payah untuk nak mencantikkan diri kita. Cukuplah kita cantik di hadapan suami-suami kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah janji dah, apabila seseorang itu, lelaki ke ataupun perempuan, apabila dia diisytiharkan Allah sebagai ahli syurga, maka ketahuilah bahawa rupa parasnya akan diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memperelokkan, mencantikkan dia. Dan setiap hari apabila mereka duduk di dalam syurga, kalau dia adalah pasangan suami dan isteri, setiap hari pasangan dia akan memuji, hari ini kau lagi cantik daripada semalam. Dan apabila semalam, hari esoknya pula kamu lagi cantik daripada semalamnya lagi. Begitulah ahli syurga yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan nikmat kepada kita. Atas dunia ni kita perlu bersabar, taat kepada Allah. Jadi para wanita muslimah yang mana susah dalam, sebab apa? Wanita ni susah dalam taat. Sebab apa? Kena tutup aurat, kena pakai pakaian labuh, kena
pakai pakaian yang tidak ketat dan sebagainya, panas dan sebagainya, ketahuilah bahawa segala kesusahan tuan-tuan dan puan-puan semua Allah akan bayar dengan balasan syurga yang kekal abadi. Kemudian Allah tanya lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka Allah tanya kepada kita, nikmat mana lagi yang kita ingin dustakan? Saya baru sahaja menceritakan tentang dua nikmat, iaitu nikmat makan di syurga, buah-buahan di syurga, yang mana sifatnya tidak ada biji. Kita kalau makan, Allah tahu kita tak suka ada biji. Sebab apa? Nak kena keluarkan biji, takut tercekik dan sebagainya. Allah tahu perkara itu, jadi Allah hilangkan biji di dalam buah-buahan di dalam syurga nanti. Allah tahu kalau kita makan, kita rasa macam nak makan banyak-banyak. Allah tahu nanti kita sakit perut ke sebagainya. Allah hilangkan segala kesusahan itu. Kita tidak membuang air besar dan tidak membuang air kecil. Dan kita tak ada masalah tentang untuk kita risaukan berkaitan dengan perut kita. Dan kita dah lihat juga pada malam ini, nikmat selain daripada makan dan minum, kita dah lihat nikmat bidadari yang Allah ceritakan, di mana setiap bidadari ini akan taat kepada suaminya saja. Dia tidak akan memandang orang lain. Dia akan memandang suaminya saja. Dia akan taat pada suaminya saja dan dia akan berbakti kepada suaminya saja tanpa menghiraukan orang-orang lain. Ketaatan ini. Dan untuk wanita-wanita muslimah yang masuk di dalam syurga, ketahuilah bahawa beliau adalah ketua kepada bidadari di dalam syurga nanti. InsyaAllah kita dah habis dah berkaitan dengan tadabbur ayat daripada surah Ar-Rahman ayat 66 hingga 71 berkaitan dengan kasih sayang dan juga rahmat Allah, dan juga berkaitan nikmat yang ada di dalam syurga. Itu baru dua nikmat. Ada ratusan, malah banyak lagi nikmat yang Allah akan berikan, yang Allah kata tidak terfikir akal kita dan juga tidak terlihat daripada mata kita. Tidak boleh kita bayangkan sebagaimana nikmat itu. Wallahu alam. Sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.